Oke. Oke, saya Dato' Abdul Rahim, Dato' Abdul Karim sebagai pemimpin di peringkat Takarumbi sebagai ketua kampung di Kampung Binuang, Lahadatuk, Sabah, dan berada di dalam Kampung Binuang dalam Mukim Kenanipa di bawah DUN N61 Sigama. Oke, berdasarkan interview kita yang sebelum ini, Pak Cik telah memberitahu tentang latar belakang kampung, dan itu kami akan ambil daripada profil juga lah. Lepas itu dengan jumlah penduduk kampung, dan kalau boleh saya tahu apakah kemudahan kampung yang ada di sini. Oke, kemudahan di kampung sejak 4 tahun yang berlalu, 6 tahun yang lalu. Kemudian di kampung, salah satu daripadanya sekolah jenis kebangsaan, sekolah rendah, dan juga sekolah agama rakyat, dewan sekolah agama, masjid, dewan terbuka untuk kemasyarakatan, program-program yang akan dibuat di dalam kampung mengikut kadar-kadar acara-acara yang akan dibuat melalui penduduk kampung ataupun melalui daripada jabatan-jabatan di luar yang bekerja sama dengan pihak-pihak jabatan. Oke, terdapat juga gelanggang kan? Terdapat gelanggang juga, salah satu gelanggang serbaguna, tetapi almaklum gelanggang sekarang ini pun dia tidaklah begitu menonjol, memandangkan. Gelanggang ini memang setiap untuk pergerakan belia-belia dan beliawanis setiap petang sebagai reda mereka bersukan, bola tampar dan sebagainya. Tetapi masa sekarang oleh sebab masalah PKP ini, maka reda reaksi sukan belia-belia di penduduk kampung ini terhenti buat seketika kerana PKP yang ada sekarang. Berdasarkan bolehkah saya tahu apakah aktiviti orang kampung yang biasa dilakukan di gelanggang? Aktiviti orang-orang kampung sebagaimana saya katakan tadi, dia berpandukan daripada masa-masa yang tertentu sahaja. Contohnya kalau masa-masa yang lepas sebelum ada PKP, setiap tahun memang banyak aktiviti di bawah anjuran kawasan rukun tetangga kerjasama dengan penduduk kampung, seperti aktiviti gotong royong dan bermacam-macam aktiviti seperti sukan nikah bersama anak-anak ibu bapa, gotong royong perdana dan sebagainya. Banyak lagi aktiviti yang dibuat sepanjang tahun. Kalau aktiviti riada kampung tu setiap petang? Nah, kalau aktiviti riada kampung sebagaimana saya katakan tadi, dia mengikut masa-masa yang tertentu sahaja. Contohnya riada kampung ini contohnya banyak berbanyak berpandukan di gelanggang, bola tampar, badminton, begitu juga dengan yang acara-acara yang lain, futsal dan sebagainya. Itu reda, itu terutama belia-belia. Contohnya golongan mana yang tinggi penglibatan di dalam kampung? Kalau di kampung ini, di mana-mana saja pun kampung ini biasanya penglibatan ini hanya terlibat kepada kita boleh nampak kepada golongan belia-belia. Kerana itulah aktiviti khas untuk belia. Adakah organisasi yang mana-mana yang menjalankan aktiviti di dalam kampung ini? Organisasi yang di mana-mana di kampung ini cuma hanya lebih kurang berpandukan daripada KRT saja. KRT dan juga alijatan kuasa rukun tetangga dan alijatan kuasa CPKK, dan juga melibatkan juga ketua kampung bersama penduduk kampung. Apa aktiviti yang dijalankan oleh KRT? Aktiviti KRT biasanya mengikut masa-masa yang telah
ditentukan di dalam bulan-bulan yang sesuai untuk dianjur. Seperti contohnya menyambut di Aidilfitri, kadang-kadang dibuat di masjid, maksudnya ceramah, ceramah apa ini, tazkirah bersama penduduk kampung, anjuran KRT bersama dari tuan kuasa masjid. Okey, contohnya setiap apakah aktiviti yang melibatkan golongan orang tua apa? Aktiviti golongan orang tua biasanya banyak menunjuk terlibat kepada kepada reda ataupun aktiviti di masjid saja. Contohnya kursus-kursus fardu ain, fardu kifayah, dan begitu juga tazkirah ceramah agama yang dianjurkan oleh KRT bersama juga dengan hajatan kuasa masjid. Jadi kalau golongan belia tu lebih kepada kesukanan lah. Kalau belia ini hampir 70% melibatkan kepada kesukanan. Kalau kepada aktiviti di masjid lebih kurang ada 40% dia melibatkan. Di kampung ni dia terdapat pelbagai aktiviti tahunan kan. Contohnya Aktiviti tahunan di kampung ini contohnya seperti anjuran-anjuran di bawah KRT, anjuran GPKK, anjuran hajatan kuasa rukun tetangga, dan melibatkan juga NGO-NGO yang melibatkan di acara tahunannya seperti menyambut Dia Bank Merdeka, menyambut Hari Kemerdekaan, pengisian-pengisiannya seperti suka nikah kanak-kanak, dengan melukis, pada malamnya menjurus kepada menjurus kepada hiburan untuk kanak-kanak. Kemudian pada siangnya dibuat suka nikah, bola tampar, bola sepak terbuka khas kepada penduduk kampung. Dan banyak lagi acara-acara yang menjurus kepada acara aktiviti untuk peringkat kampung. okey, pada pendapat Acik lah, apakah yang fasiliti yang perlu dinektarafkan di kampung ni ataupun apa fasiliti yang perlu ditambah untuk di kampung? Aktiviti yang boleh ditambah di kampung ini memang banyak. Tetapi oleh sebab masa sekarang PKP ini belum ada nampak apa yang penambahan aktiviti, tetapi di dalam perancangan paling banyak penambahannya betul aktiviti ini berat kepada fokusnya kepada masjid. Maksudnya banyak santai bersama belia itu dalam perancangan. Santai bersama belia untuk tazkirah dan ceramah dan sebagainya. Kemudian penambahan-penambahannya salah satu sepanjang tahun pergerakan gotong royong, pembersihan kuburan, pembersihan alam sekitar di peringkat kampung di bawah kelolaan JPKK dan hajatan kuasa dan penduduk kampung, dan melibatkan juga badan-badan kerajaan untuk sama-sama menggerakkan aktiviti berpandukan dengan hari alam sekitar sedunia. Contohnya acara tahunan itu dibuat berpandukan kepada bulan-bulan yang tertentu saja. Okey, pendapat Acik, kemudahan yang perlu ditambah, contohnya dewan tertutup ke. Kemudahan di dewan ni memang banyak, tapi memandangkan terus terang saya katakan di kampung ni masih kekurangan tapak untuk mewujudkan prasarana-prasarana yang akan dibuat. Walau bagaimanapun isu-isu semasa tentang perancangan penambahan itu memang ada. Yang penting kerjasama daripada penduduk kampung. Contohnya sekarang dewan sudah ada dan ada perancangan untuk membuat lagi satu gerakan desa wawasan ataupun bilik gerakan perpustakaan peringkat kampung. Khasnya untuk anak-anak di kampung melibatkan perpustakaan desa di peringkat kampung dalam perancangan. Itulah untuk kemudahan internet juga lah. Dengan sekali dengan kemudahan internet sekali terus. Itu dalam perancangan insyaAllah kalau ditakdirkan prasarana yang paling penting saja khas untuk anak-anak itulah desa atau perpustakaan desa dengan
selitkan juga internet ni sekali. Maka daripada adik-adik anak-anak ni tidaklah menjurus keluar ke bandar menuju ke perpustakaan negeri. Ada sudah desa, perpustakaan desa di kampung masing-masing. Contohnya kampung-kampung lain, saya tengok di Wahadatuk ni ada 2 sih. Kali apa ini perpustakaan desa, contohnya di Sepagaya dan di Telisaya. Jadi perancangan di kampung ini hanya di Binuang, dalam perancangan akan dibuat. Kalau mau buat fasiliti baru macam contohnya IDESA tu, apa halangannya? Contohnya macam kurang tempat ke kurang Halangannya memang ada. Salah satu tempat ataupun tapak. Tetapi walau bagaimanapun benda itu boleh diselesaikan isu-isu itu. Yang penting ini kesetiaan masyarakat ataupun persetujuan dari penduduk kampung prasarana itu akan dibuat. Tapi saya bagi pihak pemimpin saya rasa tidak ada bermasalah. Benda itu boleh akan terlaksana. Walaupun tapak itu tidak ada, tetapi akan diusahakan. Itu pun berpandu daripada persetujuan. Tetapi inilah saya punya perancangan. Kalau perpustakaan desa ini memang pastikan diwujud. Kerana saya dipahamkan ada sebilangan dari penduduk kampung ini bersetuju menyerahkan tapak tersebut untuk diwujudkan satu pusat desa, perpustakaan desa di kampung ini. Jadi salah satu inilah kemungkinannya hala tuju untuk anak-anak di kampung ini menuju ke alam pendidikan. Contohnya di sekolah Binuang ni dia ada bilik gerakan internet, tetapi salah satu dia belum ada pergerakan ini berfungsi. Memandangkan internetnya tidak, jalur lebarnya internetnya tidak begitu kuat. Maka perancangan yang pertama sekali memohon untuk diletakkan salah satu tiang telekomunikasi untuk kekuatan internet kita apabila ada wujud desa, perpustakaan desa di kampung ini. InsyaAllah. Kalau macam dari segi keuangan, macam mana mau dapat? Segi keuangan saya rasa tidak menjadi masalah. Salah satu saya akan berbincang dengan penduduk kampung bersama DPW, dikenakan dalam surat. Lepas itu penyusulan kewangan ini akan memohon daripada pihak kerajaan untuk mewujudkan permohonan salah satu prasarana perpustakaan desa di kampung. Kalau sekiranya macam permohonan itu tidak diluluskan, adakah daripada semangat orang kampung? Kalau tidak ada diluluskan, memang itulah kami punya pemikiran ataupun kami punya takrifan bahwa penduduk kampung ini akan dipanggil untuk bermesyuarat dan untuk memastikan persetujuan, memohon sumbangan daripada pihak kampung untuk mewujudkan prasarana di perpustakaan desa itu walau sekecil manapun. Itu di peringkat asas. Dan sekiranya peringkat asas itu sudah terbukti nampak, maka bolehlah memastikan benda itu akan disalur kepada pihak kerajaan untuk dinaik taraf. Memang itu dah dia punya asas sama sekali di peringkat awal. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey.